Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menyambung lagi bicara kita tentang adab-adab imam. Jadi perbahasan tentang sujud tilawah dan sujud sahwi itu pada muka surat 187 tu dia ulang. Dia nak memberi kupasan secara terperinci kepada kita, dan kesimpulannya pada muka surat 188 kan. Benda yang diulang semula tentang sujud tilawah, kunut, ini semua telah dibicarakan pada bab yang telah lalu. Tasyahud awal semuanya telah dibicarakan tentang hukumnya secara terperinci, cuma dia bawa kesimpulan-kesimpulan itu kepada kita. Jadi hari ini kita nak melihat adab yang seterusnya, iaitu adab yang ke-6 dan ke-7. Nah, ke surat 188. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Adab yang ke-6, mengingatkan imam apabila terlupa atau ragu-ragu pada bacaan ayat Al-Quran. Ini pun telah disentuh dalam bab kesilapan imam dalam solat. Kalau sekiranya imam dia terlupa pada rukun-rukun fi'li, jadi macam mana? Begitu juga kalau sekiranya imam dia terlupa dalam bacaan-bacaan sunat, bagaimana? Ia pun telah dibicarakan sebelum ni ya? Jadi kalau dalam bab bacaan itu kita menegur, terus mengingatkan imam saja. Imam terlupa, contohnya tersalah ayat yang dibacanya, tersalah baca innal ladzi, dibaca innal ladzina kafaru, sebenarnya innal ladzina amanu, maka kita boleh tegur berterusan gitu. Nah, adapun pada rukun-rukun fi'li kalau terlupa, maka tersalah imam ni, maka dia boleh memberikan subhanallah, perkataan subhanallah bagi makmum mengingatkan. Dan terutamanya orang yang duduk di belakang imam, kerana duduk di belakang imam itu adalah munabbih bagi imam dia. Orang yang duduk belakang imam ni dia munabbih. Munabbih ni dia mengingatkan imam kalau terlupa. Kalau dia juga terlupa, habis ya. Munabbih yang duduk belakang imam pun terlupa juga. Habis, dekat habis. Jadi sebenarnya orang yang duduk di belakang imam ni sebenarnya mesti orang-orang yang faham, supaya bila berlaku kesilapan pada imam, dia boleh membuat teguran. Kan? Jadi itu keadaan dia. Yang ke-7 daripada adab, menyebut sami Allahu liman hamidah ketika bergerak bangun daripada rokok menuju ke i'tidal. Jadi bacaan ini dia bukan wajib
Sami Allah liman hamidah, tapi dia merupakan sesuatu yang sunat. Nah, sunat. Tapi nak buat sesuatu yang sunat ni nak kena cara. Seperti mana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh musannif kita ni bukannya memulakan pergerakan ketika menyebut Rabbana lakal hamd, yang merupakan bacaan atau zikir ketika mana iktidal. Jadi kita nak baca Sami Allahu liman hamidah ni bukan ketika mana kita dah iktidal lah. Dia waktu kita bergerak tu, bangkit tu nak. Sami Allahu liman, kita bangun. Dia jangan dah tegak tu. Sami Allahu liman, kerana bila membaca Rabbana lakal hamd itu dia punya bacaan waktu iktidal. Jadi orang yang sama ada semayang seorang diri ataupun semayang berjamaah, dia bacaan Sami Allahu liman hamidah tu ketika mana dia nak berpindah kepada i'tidal. Dah bila dah tegak tu bacaannya apa? Rabbana lakal hamdu. Kan? Jadi kadang-kadang kita tu tersilap. Kan? Tersilap. Makna kita dah tegak baru Sami Allahu liman, kita bangun dulu. Sami Allahu liman hamidah baru kita sebut. Sebenarnya bukan begitu keadaan dia. Kan? Setengah masjid yang boleh menampung para jamaah yang ramai, khidmat munabbih digunakan untuk menyampaikan perbuatan imam kepada para makmum yang berada jauh di belakang. Jadi kalau masjid yang besar, ramai dia punya makmum dia, kan? Kalau sekiranya imam ni suaranya tak kuat, maka dia memerlukan memerlukan muballigh, orang yang menyampaikan tu. Mana bila imam cakap Sami Allahu liman hamidah tu, dia boleh kata makmum munabih dia boleh mengulang perkataan supaya makmum-makmum lain boleh mendengar perpindahan imam itu kepada satu perbuatan ataupun rukun yang lain. Kan? Jadi ini keadaan dia. Bacaan muballigh ketika i'tidal. Apakah yang perlu dibaca oleh muballigh? Nak orang yang menyampaikan tu, maknanya itu Bilal lah. Apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu memahami hadis berikut terlebih dahulu. Jadi untuk membicarakan apakah yang perlu dibaca oleh muballigh, iaitu Bilal ketika mana imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita nak tengok hadis-hadis yang bersangkutan dengan perbuatan dan bacaan. Hadis yang pertama daripada Abi Musa Asy-Sy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu ila akhir. Diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi ini satu hadis menunjukkan kepada kita, kalau sekiranya imam baca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum perlu membaca Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu satu hadis. Kalau orang beramal yang macam ni, ada hujah dia. Ada. Dia tak perlu baca lagi, makmum tak perlu baca lagi Sami Allahu liman hamidah dah. Kan? Dia semua jawab dia Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini berpandu kepada hadis Abu Musa. Kan? Ini satu hadis daripada satu perbuatan. Jadi kalau kita dengar, kita semayang sebelah tu dia cuma cakap Rabbana lakal hamdu, jangan kita tegur. Lepas semayang jangan kita marah dia.
Kerana itu ada dalil yang menunjukkan bahawa boleh beramal. Satu, okay. Ketika menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi berkata dalam kitab Syarhul An-Nawawi, dia kata Alal Muslim, dalam juzuk yang kedua, kandungan hadis ini menjadi dalil secara munqati'. Bahawa dikata apa? Pendapat yang dikatakan oleh para ulama kami, iaitu mazhab Asy-Syafi'i dan selain daripada mereka, bahawa disunatkan kepada imam untuk menyaringkan suara ketika mana menyebut sami Allahu liman hamidah, maka pada waktu itu makmum mendengarnya lalu menyebut Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan hadis. Jadi bila kata imam tu sami Allahu liman hamidah, makmum dengar je. Bila dia berdiri sampai kepada i'tidal, maka dia pun baca Allahumma rabbana lakal hamd. Makmum pun kata begitu, imam pun berkata begitu juga. Jadi ini satu perbuatan, satu daripada cara amalan bila kita sujud dan naik daripada sujud. Jadi kalau beramal tak jadi salah, kan? Sebab hadisnya ada, sumbernya ada lah, sumbernya ada. Okay. Kita tengok hadis yang kedua. Jadi bila imam ni dia jadi imam, dia menyebut sami Allahu liman hamidah, tu dinyaringkan suara dia. Jangan perlahan suaranya. Tu imam ni dia mesti ada ilmu tu. Sebabnya imam bila dia baca dalam bacaan-bacaan rukun dia tu, contohnya ada yang perlu diperlahankan. Contoh dia baca dalam rukuk, dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, dia tak perlu kuat, dia kena perlahan. Tapi ada waktu yang dikena kuatkan. Bila bacaan sami Allahu liman hamidah, bacaan amin, dia kena kuatkan, kan? Ini mesti dikuatkan. Kerana itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Okey. Jadi kan ada keadaan bila kita mengikut jadi imam ni, dia semua dia baca kuat. Waktu rokok dia kuat, dia baca sampai orang terganggu bacaan dia. Imam dia baca gitu, jadi kita terganggu. Dan imam pula ketika mana dia telah selesai daripada sembahyang, kan, zikir itu jadi sunat. Manakala orang yang sembahyang itu menjaga orang punya sembahyang itu daripada terganggu, itu wajib hukum dia. Dengan sebab itu seorang imam bila dia sembahyang, lepas habis sembahyang dia bagi salam, kalau dia tengok ada orang sembahyang lagi, jangan mengangkat suara, kerana itu mengganggu orang lain. Ni dia baca kuat-kuat dah lepaskan mic. Orang tu tersasul-sasul. Dia bila subhanallah, orang yang baca subhanallah, kan dia dalam sembahyang dia boleh tersasul, mentaswiskan bacaan orang lain. Orang yang sebelah sembahyang hukumnya adalah haram dan berdosa. Nampak? Ini bila kita nak jadi imam ni tuan-tuan, bukan setakat boleh baca, boleh selesai bagi salam dia. Ilmu. Nak jadi makmum bukan setakat boleh sembahyang selesai bagi salam. Ilmu. Supaya apa? Sembahyang jadi betul. Nah, sembahyang jadi betul. Ni sebabnya kita nak tengok. Terutama kita tengok hari Jumaat, bukan? Hari Jumaat. Hari Jumaat ni disuruh kita duduk, memenuhkan. Orang yang datang awal ni disuruh penuhkan saf depan. Siapa yang datang awal, berlumba-lumba kena duduk saf depan, kan? Tetapi di belakang-belakang imam ni, dia ada maknanya orang-orang yang dia ada munabih, diberikan. Jadi maknanya bagi ruang supaya kalau imam salah tak ada orang nak tegur. Duduk maknanya. Itu sebabnya dalam bab menyusun saf ni mesti orang yang alim. Nah, dia mesti susun.
Kalau rasa mesti ada ilmu. Orang berilmu sampailah pada yang hujung paling kurang. Tujuan apanya tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya berlaku tu, imam dia jatuh, dah makmum tengok, kesian Pak Imam jatuh. Siapa nak ganti? Nak. Imam jatuh tuan-tuan. Ni kena berlaku. Nak. Jadi nak buat istikhlaf tu macam mana? Imam dah jatuh lah. Siapa nak ganti tempat imam? Apa nak buat? Ni ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, pakat semayang terus, dia mufarakah, semua mufarakah. Sedangkan pada waktu itu boleh digantikan tanpa maknanya membatalkan semayang berjamaah. Yang ni keadaan ni dia waktu tu penting kan? Waktu tu penting. Imam kalau sekiranya dia terbatal, dekat belakang imam dia tengok kita ada, sebab kita selalu datang kuliah kan. Pak Imam ni dia terkentut, dia pun buka mic, dia pun pasang kat kita, kita tepis pula. Nak buat takut. Nak Pak Imam kata kau jadi imam, itu isyarat kau jadi imam. Nak siap dia tepis, aku tak boleh. Macam mana? Kan jadi gawat tak? Itu ilmu tuan-tuan. Ni bab istikhlaf. Kan? Jadi bila dipakaikan macam tu, macam mana nak buat? Kita pun senyap, tak tahu nak menyelesai macam mana. Jadi itu ilmu. Itu bukan makna tu bukan setakat untuk jadi imam itu. Makna perlu kepada ilmu tu untuk menyelesaikan masalah-masalah berlaku. Kan? Masalah berlaku. Tu sebabnya pada zaman ketika mana Saidina Umar tu ditikam, para sahabat tu berhenti. Tapi bukan semua berhenti. Ada yang berhenti tu kerana apa? Menangkap tu Abu Lu'lu'ah tu. Tangkap. Yang lain yang tak berhenti, gantikan Saidina Umar Al-Khattab untuk jadi imam. Dia tengok. Kerana itu sebab dia jadi tu. Kan? Sehingga maknanya orang menangkap Abu Lu'lu'ah tu, tangkap, dan pada waktu tu bawa Saidina Umar ni ke tepi. Bawa ke tepi. Para sahabat yang lain yang masih di belakang berganjak ke depan untuk menyambung semayang. Pada waktu itu Ali pun, Saidina Osman pun ditikam juga. Kan? Jadi kita tengok macam mana nak selesai masalah kalau sekiranya berlaku dalam keadaan yang demikian. Kerana dia macam-macam ingkih boleh berlaku, tuan-tuan. Kan? Jadi itu sebab dia perlu kita nak tahu. Tuan-tuan kena belajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kena belajar bab-bab yang macam ni. Walaupun kita kata kita bukan imam, tapi bila kita dah duduk, dia berdiri di belakang imam, macam-macam kes boleh berlaku. Kan? Macam-macam kes. Jadi perlu kepada ilmu, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadis ini juga menjadi dalil secara mafhum bagi mazhab yang mengatakan makmum tidak perlu menambah apa-apa perkataan di atas lafaz Rabbana lakal hamdu, dan mereka juga tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bersama imam. Namun demikian, mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa imam, makmum dan orang yang salat bersendirian boleh menggabungkan di antara kedua bacaan ini kerana terdapat hadis yang menunjukkan baginda menghimpunkan keduanya. Okey. Ni satu dalil pula. Kalau sekiranya imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita pun boleh baca Sami Allahu liman hamidah. Imam baca Allahumma rabbana lakal hamd, pun kita baca juga. Digabungkan dua. Waktu kita nak naik Sami Allahu liman hamidah, makmum pun Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah,
Kalau kita baca, imam baca, makmum baca. Ada dalil yang menunjukkan bahawa berlaku yang demikian. Mana dalilnya? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu ila akhir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan solat, baginda bertakbir ketika berdiri. Itu dalil nak tunjuk semayang yang pertama berdiri. Kan? Sallu qa'iman. Makna semayang ni hukumnya wajib berdiri bagi orang yang berkuasa. Buat orang semayang pakai kerusi tu. Tak. Dia wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Wajib. Kalau dia terus semayang duduk, pada semayang fardu saja. Ni ingat, pada semayang fardu. Orang yang sekiranya dia mampu berdiri pada semayang fardu, kemudian dia duduk, hukum semayang batal. Tak? Ini pada semayang fardu saja. Adapun semayang sunat, dia tidak terikat dengan masalah berdiri. Itu bukan satu syarat. Semayang sunat, orang berkuasa pun boleh duduk, tapi dia akan mendapat setengah pahala daripada orang berdiri. Itu semayang sunat dia lain. Dia tak terikat. Kan? Semayang wajib tak boleh, semayang fardu tak boleh. Kuasa berdiri, semayang duduk batal. Kan? Itu sebabnya bila orang semayang berdiri, ketika mana datang uzur. Uzur ni waktu dia semayang, datang maknanya mabuk ataupun sakit. Kaki, lutut tak boleh nak bangun. Boleh duduk. Tapi bila hilang masyakkah dia sebelum daripada salam, wajib berdiri balik. Kalau meneruskan, kau semayang batal. Kerana apa? Asas-asas semayang tu ialah berdiri. Sallu qa'iman fa in lam yastati' fa qu'udan fa in lam yastati' ala jambi. Mana kalau tak mampu duduk, tak mampu baring. Nah. Dan buatlah atas kemampuan yang lain. Semayang sunat tak jadi masalah, tuan-tuan. Katakan 2017 ni, semua semayang tarawih sunat, semua pakat duduk, Pak Imam je berdiri. Nah, daripada malam pertama semua sampai malam 30. Masjid yang pertama makmum semayang duduk tarawih, Masjid Negeri. Telah dikeluarkan memo. Makmum-makmum Masjid Negeri semua boleh semayang duduk, Pak Imam je berdiri. Nanti orang datanglah TV3 kan, kan ambil gambar. Ini dia kata ini satu semayang yang pattern baru 2017 punya. Jadi tuan-tuan, salah tak salah? Tak salah. Hukumnya tak salah. Tapi separuh daripada pahala orang berdiri. Jadi gitu. Kan? Jadi ini dalil kepada kita ni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, maka dia kata yukabbiru. Rasulullah pun bertakbir ketika mana berdiri. Dan ini juga menjadi dalil kepada kita nak tunjukkan takbir ni, takbiratul ihram ni, dia mesti orang berdiri betul dulu baru takbir. Jangan sambil berjalan, keadaan belum tetap lagi dah takbir, dia tak boleh. Rasulullah kita tengok, iza qama, bila Rasulullah ni dia berdiri, makna berdiri yang dalam keadaan ditetap, maka dia kata ila salati yukabbiru. Rasulullah pun takbir. Jadi nak tunjukkan takbiratul ihram ni dia mesti dilakukan ketika mana orang berdiri tu dah ada tamakninah.
Berdiri dah betul lah. Jangan bergoyang, Allahu Akbar, masih bergoyang. Ataupun sambil berjalan, kaki sebelah ada kat tempat lain. Belum masuk dekat lain lagi. Allah, dah kaki belum rapat duduk, belum berdiri dalam keadaan betul lagi. Semuanya membatalkan. Itu buat tuan-tuan ilmu. Kita nak semayang ni bukan boleh suka-suka kita buat. Sebab apa? Semuanya telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sebab kita tengok hadis tu, ulama-ulama keluarkan hukum, tengok hukum. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian baginda bertakbir ketika mana? Ketika hendak rokok. Allahu Akbar. Turun rokok, kan? Takbir. Hina. Ketika mana nak rokok tu, mana turun. Rokok, takbir. Setelah itu baginda mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada rokok. Mana perbuatan tu bersekali. Nak bangun tu baca Sami Allahu liman hamidah. Seterusnya baginda berdiri tegak, iaitu i'tidal. Maka baginda pun mengucap Rabbana lakal hamdu. Mana kalimah Rabbana lakal hamdu ni dibaca ketika mana orang tegak. Rabbana lakal hamd. Dah tegak berdiri tamak-nina. Tu sebab apa? Kerana bila kita membaca Rabbana lakal hamdu tu, maka menghasilkan tamak-ninah dalam i'tidal. Menghasilkan tamak-ninah dalam i'tidal. Kira-kira sekali tasbih. Kan? Jadi kalau kita Rabbana lakal hamdu, dah hasil lah. Kalau kita turun, maknanya rukun i'tidal berserta dengan tamak-ninah tu dah ada. Jadi ni tuan-tuan, kalau di negara Arab tu lama lagi dia berdiri, sebab dia masuk macam-macam doa tu. Sebab nanti kita tengok ada doa-doa yang lain. Rabbana lakal hamdu. Jadi itu sekurang-kurangnya lah tuan-tuan. Ataupun Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tapi dalam hadis yang kedua ni, dia tak ada Allahumma, dia cuma Rabbana lakal hamd. Jadi yang kita baca pun sah juga dalilnya. Kenapa? Ada sumber, kan? Dalilnya ada. Jadi kita sekarang ibadat, kita rasa selesa. Yang aku buat pun semuanya ada punyanya. Bila kita dengar orang lain, Allahumma Rabbana, pelik ah. Ni tak pernah dengar ni, mana pula dia datang? Rupanya kita dah belajar, ada juga dalilnya. Jadi selesa. Kita nak ibadat jadi selesa. Kenapa? Bila kita buat sesuatu, ada dia punya maraji' dia, sumber dia ada. Okey. Maka hadis yang ketiga, selain itu terdapat hadis yang lain menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam solat sebagaimana baginda solat. Hadis ini adalah seperti berikut. An Malikin radhiyallahu anhu, ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 yawman wa laylatan ila an qala wa sallu kama raaitumuni usalli ila akhir. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Malik, daripada Malik, bahawa dia berkata, kami telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa muda kami. Kami muda remaja dan sebaya, lalu kami tinggal bersama baginda selama 20 hari 20 malam. Tinggal ni kenapa? Kerana nak belajar, nak mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab ibadat. Tok dia datang duduk tengok macam mana Rasulullah buat, kan? Ini para sahabat radhiyallahu anhum tu, gigih dia tu. Nak dapatkan ilmu tu. Kena bermalam, kan? Tu sepatutnya. Jadi orang menuntut ilmu tu dia kena macam tu keadaan dia, kan? Sehingga baginda bersabda kepada mereka, dan solatlah sebagaimana kamu melihat
atau mendapati aku solat. Sebagai mengamalkan kedua-dua hadis ini, para ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa makmum tidak disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Hal ini kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengerjakan solat sebagaimana baginda solat, maka segala perbuatan yang diceritakan dalam hadis adalah cara solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok daripada kedua-dua hadis ni dapat dibuat kesimpulan ulama-ulama Syafi'i berpendapat bahawa makmum tidak disunatkan. Makmum tidak disunatkan. Walaupun tadi ada hadis pertama, ada hadis kedua. Tapi kebanyakan maknanya para ulama dalam mazhab Syafi'i dia tengok kepada dua hadis ni, hadis yang pertama, hadis kedua, dan hadis yang ketiga, dia disimpulkan bahawa makmum tidak disunatkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Dia cuma dengar arahan imam je. Imam kata Sami Allahu liman hamidah, dia pun bangun lah, berdiri, i'tidal. Maka pada waktu tu dia baca apa? Rabbana lakal hamd. Nah, kalau kita nak buat amal juga adalah dalilnya, tapi ini pendapat yang paling jumhur daripada ulama-ulama Syafi'i. Kebanyakannya membuat maknanya daripada hadis-hadis ni, mereka membuat kesimpulan bahawa bila dalam sembahyang, kalau kita sembahyang berjamaah, makmum cuma mendengar sahaja Sami Allahu liman hamidah, yang dia perlu baca Rabbana lakal hamdu sahaja. Okey tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak beramal tak jadi masalah. Benda yang tak ada masalah. Sebab perkara sunat. Ia pun tepat juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pentingnya mana kita nak buat, kan? Yang jadi susah tak buat, itu yang jadi masalah. Okay. Hadis yang keempat. Selain itu, pengarang kitab dia kata Aunul Al-Ma'bud juzuk yang ketiga telah menyebutkan suatu hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi ila akhir. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya imam diwujudkan adalah untuk diikuti, maka janganlah kamu menyalahinya. Sehingga akhir hadis. Jadi hadis di atas menunjukkan suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengikut perlakuan imam, sama ada perkataan maupun perbuatannya. Apabila imam menghimpunkan di antara tasmi', iaitu bacaan ketika mana i'tidal, dan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makmum juga perlu berbuat demikian. Malah ini bukan sahaja pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahkan Imam Ibnu Sirin, Atha dan dua orang ulama terulung dalam mazhab Hanafi, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan turut berpendapat yang demikian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini kita pegang satu lagi hadis bahawa Imam Syafi'i kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Bahawa imam ni tujuannya diwujudkan untuk diikuti. Jangan menyanggah dia. Jadi dengan sebab itu apa imam buat. Nah, imam baca Sami Allahu liman hamidah, kita baca Sami Allahu liman hamidah. Imam kata Rabbana lakal hamd, pun kita buat Rabbana lakal hamd. Ada dalilnya. Jadi kita ibadat, siapa yang buat macam tu hukumnya jangan salahkan orang yang tak buat. Orang yang tak buat jangan menyalahkan orang buat. Semuanya ada dalil dia. Ada dalil dia, kan? Jadi kita dah tahu benda-benda yang macam ni, terpulang kepada kita nak buat yang mana. Kita nak baca Rabbana lakal hamd saja ke, ataupun kita nak menggabungkan di antara tasmi' dan tahmid, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, pun tak jadi salah. Tak jadi masalah. Diam je pun tak salah juga, diam je. Imam baca Sami Allahu liman hamidah, dia pun naik
Imam baca Rabbana lakal hamd, dia pun diam je. Sebab apa? Batal tak semayang? Tak batal, sebab bacaan tu sunat. Orang buat dapat pahala. Nah. Kalau meninggalkan, tidak membatalkan semayang, tetapi mengurangkan akan pahala kerana meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita buat sesuatu yang datang walaupun dia sunnah, walaupun dia sunat, maknanya sembahyang itu lebih baik daripada orang yang tidak melakukan. Makna kalau orang tak baca tu, Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dia tak baca, dia senyap je. Itu sunat, tak membatalkan solat. Tetapi orang yang membaca itu lebih afdal sembahyangnya daripada orang ni. Itu bezanya. Kerana apa? Dia ittiba'us sunnah, mengikut akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tanda sebagai cinta ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kuntum khair kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, Allah Ta'ala sebut siapa yang kata dia cinta Allah, maka hendaklah diikut akan Rasul. Hendaklah diikut akan Rasul. Maknanya orang yang kata dia cinta Rasul, dia mesti ikut Rasul. Apa yang Rasul buat, semua dia kena buat. Walaupun ianya satu perkara sunat, tetapi kita ikut apa yang datang dari Rasulullah, itu menunjukkan salah satu daripada tanda cinta kita kepada Rasul. Meninggalkan mana? Ini orang yang meninggalkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita kena faham kenapa disuruh tu, kan? Kerana yang kita ambil ni semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adapun hadis Abu Musa sebelum ini yang mengandungi suruhan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada makmum supaya membaca Rabbana lakal hamd, kita katakan bahawa suruhan untuk melakukan sesuatu tidak bererti menegah perbuatan yang lain. Jadi maknanya daripada hadis Musa tadi, maknanya baca Rabbana lakal hamd. Jadi tak bermakna bila datang hadis ini, kalau orang nak baca Allahumma Rabbana lakal hamd tak boleh. Ataupun orang nak membaca Sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu, tu tak boleh. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahawa Abu Musa meriwayatkan satu hadis Rasulullah baca maknanya Rabbana lakal hamdu je gitu. Suruh baca Rabbana lakal hamdu bagi makmum. Ini bukan bermakna menegah akan orang kalau nak buat yang lain, yang juga datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca. Kalau orang nak baca Allahumma Rabbana boleh sebab ada hadis ni. Jadi bukan menjadi tegahan tu. Sebenarnya bukan tidak ada hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang membaca at-tasmi' ketika bergerak bangun daripada rokok menuju i'tidal. Bahkan hadis ini hanya statusnya lemah. Di sini saya bawakan hadisnya an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka minar ruku'i faqul sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-sama'i wa mil ardi wa mil'a ma syi'ta ba'du. Ini dia lain, dia tambah lagi, kan? Dia tambah. Daripada Buraidah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Buraidah, jika kamu mengangkat kepalamu daripada rokok, maka katakanlah sami Allahu liman hamidah. Jadi kita nak angkat kepala, Rasulullah kata sami Allahu liman hamidah, dan baca Allahumma rabbana lakal hamd mil as-sama'i wa mil ardi wa mil'a ma syi'ta ba'du. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar orang-orang yang memujinya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sebanyak kandungan langit dan bumi serta sebanyak kadar yang engkau tentukan selepas itu. Jadi nak baca doa ni pun tak apa, tambah lagi doa. Bukan setakat sami Allahu liman hamidah aja, tambah lagi. Kalau siapa yang hafal boleh baca, tak ada masalah.
Itu sebabnya bila kita semayang di negara-negara Arab, imam-imamnya berhenti waktu tu lama. Waktu i'tidal, sebab tu rukun dia boleh panjang. Nah, dia panjang, boleh panjang. Dia baca macam-macam doa. Kita tunggu apa Pak Imam ni baca kan. Aku dah tak ada adik nak baca dia. Baca tuan-tuan, ni doa dia ada. Doa yang datang tu warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang zahir daripada hadis ini, tiada perbezaan dalam status orang yang mengerjakan solat Id, sama ada dia bersendirian menjadi imam atau makmum. Jadi kalau kita sembahyang seorang diri nak baca doa yang macam ni, tak jadi masalah. Kalau sekiranya imam tak baca, imam sakat Rabbana lakal hamd, kita tambah lagi daripada bacaan, tak jadi salah. Kenapa? Itu perkara yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi salah tuan-tuan. Sebab adanya ada. Kita beramal dengan datang pada hadis lah. Jadi itu sebab kita kena tengok dah. Hadis yang keenam selain itu daripada, walaupun hadis ini lemah, terdapat hadis lain daripada kitab yang sama menjelaskan serta menguatkan. Ani bin Aunin qala Muhammadun bin Abdullah ibni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, idza qama al-imamu sami Allahu liman hamidah, qala man khalfahu sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd. Walaupun dikata hadis, status hadis ni dikata lemah, tapi boleh kita tengok juga daripada Ibnu Aun, beliau berkata Muhammad, beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abdul Talib, berkata apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka orang yang berada di belakang hendaklah mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam bacaan sunat ketika i'tidal, maka inilah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat maknanya beramal dengan apa yang datang daripada tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kesempurnaan, maknanya memperbaikkan solat kita daripada masa ke semasa, insya-Allah. Cukup setakat itu dulu, kita sambung pada masa yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wardina wa rida 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.